Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercuti bersama kaum kerabat, pergi bercuti bulan Safar. Apa khabar wahai sahabat? Nak tanya, dah istighfar? Kalau belum istighfar, jom sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda, keluarga besar Tanyalah Ustaz yang sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Kalau kita perhatikan, istighfar merupakan salah satu ibadah dalam kehidupan kita. Sebab itu, banyakkan istighfar dalam kehidupan kita. Cuma persoalannya ialah bagaimana untuk kita meningkatkan kualiti ibadah kita. Oleh itu, kami bawakan kepada anda Al-Fadhil Ustaz Dr. Nizam Abdul Kadir bersama dengan kita pada pagi ini untuk membicarakan dengan lebih lanjut berkenaan tingkatkan kualiti ibadah. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz dari mana Ustaz? Daripada rumah lah. Daripada rumah Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami semua pada pagi ini. Baik, jadi kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz yang mungkin ada sebarang persoalan yang ingin diajukan, boleh sahaja buat panggilan ke 03 7726 1603 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Pastikan soalan yang ingin diajukan tentang topik kita iaitu tingkatkan kualiti ibadah. Cuma saya suka untuk mengajak anda kita menginjau seketika bagaimana keadaan COVID-19 khususnya di negara kita Malaysia. Kalau kita perhatikan kes baharu yang dicatatkan semalam seramai 1,854. Kes sembuh baharu dicatatkan seramai 1,247 orang dan kes kematian baharu dicatatkan seramai 5 orang. Jadi jumlah kes aktif yang dicatatkan seramai 14,805 orang. Subhanallah, ini menunjukkan kepada kita masih lagi belum menang. Oleh itu, kepada anda yang tiada apa-apa urusan, jangan ke mana-mana, teruskan duduk di rumah bersama dengan keluarga tercinta. Baiklah, tanpa buang masa, saya fikir teruslah kita hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan tajuk pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Makasih Daim. Seterusnya yang dihormati tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam 2-3 hari lagi akan masuk bulan Ramadan dan bulan Ramadan ini diwar-warkan, dimasyhurkan di kalangan masyarakat sebagai bulan untuk melakukan ibadah dengan banyak, ya. Jaranglah orang yang tak baca Quran pada bulan Ramadan, ya. Walaupun bulan Muharram, Safar sampailah Rejab, Syaban ni malas nak baca Quran. Tapi bila masuk bulan Ramadan ni dia rasa lain macam sikit. Semangat tu, ya. Yang tak pernah pergi masjid pun insya-Allah nampaklah kan. Nampak ini tak pernah datang ni nampak kan. Barangkali dia tanya tandas kat mana kan. Mungkin kita tengok kalau SOP tu dia pun tak berapa biasa, sejadah bawa yang kecil, kita bawa yang standard, ni tak pernah datang. Tapi maksudnya ialah dia punya semangat tu, roh dia nak datang ke masjid, nak memperbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak petik ayat Al-Quran yang jadi asas kepada kewajipan puasa, iaitu ayat 183 suratul Baqarah. Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi tuan-tuan, ayat ni Allah dah panggil orang yang beriman walaupun belum melakukan ibadat, iaitu ibadat puasa. Ya, belum puasa lagi, tapi Allah sudah panggil
Allah sudah bagi title, Allah sudah bagi pangkat orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi maknanya kalaulah di kalangan kita ada orang yang tak puasa, beriman tak? Dia beriman. Ya, dia beriman kerana Allah sendiri menyatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, sedangkan belum lagi puasa. Jadi bila Allah kata ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu ibadat puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas umat sebelum kamu. Hujung ayat ni tuan-tuan, Allah menyatakan la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Jadi awal ayat Allah panggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Hujung ayat nak upgrade sikit dari sudut pangkat kita, sekadar beriman menjadi bertakwa. La'allakum tattaqun. Maknanya sepatutnya proses ibadat yang kita lakukan ini mengangkat darjat kita kepada tahap orang yang bertakwa. Kerana orang yang bertakwa ini sudah tentu orang ini beriman. Orang yang bertakwa sudah tentu orang tu beriman. Orang yang beriman belum tentu bertakwa. Ya, sebab Allah panggil wahai orang beriman, buat ibadat puasa supaya kamu jadi orang bertakwa. Jadi orang beriman yang bertakwa. Jadi sebab itu dalam bahasa Melayu disebut orang beriman yang bertakwa. Mana? Yang bertakwa itu adalah sifat tambahan, sifat pelengkap kepada asasnya orang tu beriman. Orang beriman yang bertakwa. Maka ada di sana orang beriman yang tidak bertakwa. Dia beriman. Ya Allah, Tuhan, Muhammad Rasulullah, ya akhirat tu benar. Tapi tengok cara semayang pun tak apa nak lengkap, puasa pun entah puasa entah tidak kan. Jadi orang tu beriman tapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu bila hari Jumaat macam semalam tu khatib akan pesan, usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kamu dan diri aku sendiri supaya bertakwa kepada Allah. Sebab yang datang tu belum tentu bertakwa. Tapi yang datang tu dah beriman. Betul. Yang datang sembahyang Jumaat tu beriman. Nak cari tempat dan sebagainya. Tapi nak tingkatkan kepada ketakwaan. Jadi, daripada beriman nak upgrade kepada ketakwaan, maka di sinilah bagaimana kita nak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagaimana kita nak meningkatkan kualiti ibadat kita. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, saya suka untuk tinggalkan satu persoalan untuk sama-sama kita muhasabah. Adakah kita orang yang beriman atau orang yang beriman yang bertakwa? Bak kata Ustaz tadi, sama-sama kita muhasabah, tanya diri sendiri, moga-moga kita orang yang beriman yang bertakwa. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, kita ada soalan yang pertama pada pagi ini daripada Salrasid Cik Ci. Assalam Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam. Ramai orang mengejar kuantiti berbanding kualiti dalam beribadah. Adakah perkara asas untuk meningkatkan kualiti dalam ibadah perlu ikhlas tanpa sebarang paksaan dan memahami ibadah yang dilakukan dengan penuh rasa kecintaan dan kehambaan terhadapnya? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Salrasid Cik Ci atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Isunya ialah isu kuantiti berbanding kualiti. Betul. Tajuk kita kualiti ya. Kuantiti berbanding kualiti. Jadi sebenarnya kita meningkatkan kuantiti pun ada dalam agama kita. Ada dalam agama memperbanyakkan amal ibadat. Ibadat yang umum lah. Ibadat yang umum yang boleh diperbanyakkan. Macam kalau yang tak boleh banyak tu tak boleh lah. Subuh kita semayang pagi tadi. Rasa pagi ni rasa semangat sikit kot. Nak dekat Ramadan ni. Why not? Mengapa tidak kita semayang 8 rakaat subuh pagi ni? Yang tu tak boleh memperbanyakkan. Ya, itu dah fix tetap. Ya. Tapi yang open ni, ibadat yang terbuka. Macam kita kata zikir. Allah suruh kita tingkatkan kuantiti dan kualiti. Dua-dua sekali. Kerana Allah menyatakan ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, tapi tak berzikir lagi. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah
zikran. Makna sungguh-sungguh, kualiti tu. Zikran tu sebagai kualiti. Ya. Sungguh-sungguh. Ya. Kathira, banyak. Kuantiti. Maksudnya daripada ayat ini, kuantiti ditekankan di dalam Al-Quranul Karim dan kualiti juga ditekankan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Cuma masyarakat kita mungkin hari ini kita melihat mengejar kuantiti, adalah segelintir masyarakat mengejar kuantiti, memperbanyakkan ibadat tetapi tidak memberi perhatian kepada kualiti ibadat. Ya. Kita kata kalau semayang tarawih lah, ya. Wallahu a'lam benar ataupun tidak, ya. Kata semayang tarawih sampai 20 rakaat, berapa 10 minit kan 14 minit kan. Allahu akbar kan. Maknanya kalau setengah jam tu boleh 40 rakaat. Kan? Kan kalau kita buat setengah sejam jam tu maknanya kalau 14 minit boleh 20 rakaat. Kalau lajak sikit lagi jadi 30 minit boleh dekat 40 rakaat. Lajak sejam boleh dekat 80 rakaat kan. Tapi kuantiti banyak ni. Jadi betul. Kamu semayang berapa? Oh, kami semayang 40 rakaat witir tarawih kan. Oh, kami tak boleh dekat 20 je. Itu pun gagah kan. Dah. Jadi sini masalah kuantiti banyak tapi bagaimana kualiti? Adakah kualiti itu menepati syarat yang sepatutnya? Jadi bagaimana kefahaman kita, ya? Kita baca Quran sebagai contoh, ya. Kita baca Quran, kita boleh baca cepat, ya, kita baca cepat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca cepat ni. Mathalum kamathali ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma lahu dhaba Allah bin nurihim kama baca kan. Tapi maknanya hak huruf, hakul huruf, hak huruf tu kita bagi ataupun tidak. Tajwid, paling kurang tajwid tu ada ataupun tidak, ya. Tapi kalau nak kira, maknanya kalau orang yang cepat tu, ya, maknanya satu muka surat 1 minit 10 saat pun boleh habis. Betul. Kan? Boleh. Kan? Maknanya kalau satu juzuk tu makna 22 minit, 23 minit selesai. Betul. Kan? Tapi bagaimana kuantiti kita tu? Adakah kita faham? Betul. Adakah kita jaga tajwid? Adakah kita boleh tadabbur, ya? Ya. Yalah dari satu sudut dapatlah pahala, lagi banyak huruf, lagi banyak ni. Jadi saya ingat yang sederhananya kuantiti pun kita nak jaga, ya, kita nak memperbanyakkan yang tu kita nak jaga, dan pada masa yang sama kita juga nak jaga kualiti. Ya, betul. Kita seimbangkan. Ya. Kalau kita jaga kualiti saja tapi tak banyak, baca hari ni 1 ayat je, cukuplah tu. Cukup kan? Rugilah pula pahala kurang kan. Betul. Kan? Tapi dia faham sikit-sikit, lepas tu yang lain tu dia tak buat apa. Duduk saja lena dan sebagainya. Rugilah kan. Kuantiti saja, baca banyak. Kan? Aku baca hari ni alhamdulillah boleh 10 juzuk kan. Tapi kalau tanya apa, faham tak? Kan? Tajwid tak entah ke mana. Jadi saya ingat bagi kita ni dalam masyarakat awam macam saya ni pun, kita imbangkan di antara kuantiti dan kualiti. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Alangkah indah, ya, jikalau kita tingkatkan kuantiti dari sudut ibadah kita dan kita tak lupakan juga untuk mengutamakan kualiti ibadah tersebut. Jadi, bak kata Ustaz, seimbangkan. Dalam kita mengejar kuantiti, jangan lupa untuk menjaga kualiti. Baiklah Ustaz dan sidang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz. Saya agak tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita dalam Desa Ru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan, ramai ingin meningkatkan ilmu dan amalan dalam beribadah. Soalan saya, adakah tahap ibadah yang berkualiti bergantung berapa banyak kuantiti amalan yang kita lakukan? Adakah amal yang sedikit tapi berterusan boleh dikategorikan ibadah yang berkualiti? Mohon pandangan Ustaz, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Ram Desa Ru atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang Arab Badawi datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi, "Akhbirni madza faradallahu alayya minas salah." Khabarkan, ceritakan kepadaku wahai Rasulullah, apa yang Allah wajibkan ke atasku daripada solat. Solat apa yang wajib?
Maka Nabi SAW jawab, as-salawatil khamsa illa an tatawwa'a. Salat 5 kali sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, itu yang Allah wajibkan. Kecuali kalau kamu nak tatawwa', nak volunteer, nak option, nak buat perkara-perkara sunat, up to you. Terserah kepada kamu. Jadi yang wajib ni, 5 kali sehari, yang lain tu sunat-sunat. Termasuklah sunat qabliyah, ba'diyah, sunat duha, sunat witir, sunat tarawih, dan awabin dan sebagainya, sunat-sunat. Sunat ni banyak. Kemudian sahabat ni tanya, akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam. Ceritakan kepadaku pula apa yang Allah fardukan ke atasku daripada puasa. Puasa apa yang fardu? Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahra Ramadan illa an tatawwa'. Puasa bulan Ramadan kecuali kalau kamu nak tambah dengan puasa sunat. Kemudian dia tanya lagi lah zakat, dan Nabi ceritalah syariat Islam. Maksudnya kalau tengok pattern jawapan Nabi tu, ada yang wajib yang Allah fardukan, yang lain tu sunat. Maknanya solat wajib, solat sunat, puasa wajib, puasa sunat, zakat wajib, sedekah sunat, derma, wakaf dan sebagainya. Jadi yang wajib ni Rasulullah basic, asas, yang sunat tu sebagai pilihan, nak kuantiti, nak memperbanyakkan. Menariknya tuan-tuan dalam hadis ni, menariknya dalam hadis ni sahabat ni dia buat conclusion, dia buat kesimpulan, wallazi akramaka bil haqqi, demi Allah yang memuliakan engkau dengan kebenaran. Sumpah atas nama Allah. Wallazi akramaka bil haqq. La atatawwa'u syai'a. Aku tak akan buat perkara sunat. Never. Aku tak akan buat sunat. Sebab Nabi dah bagi dah. Yang solat 5 kali. Kalau kecuali kamu nak tambah sunat, silakanlah. Aku tak akan buat sunat. La atatawwa'u syai'a. Aku tak akan buat sunat. Wala anqusu mimma faradallahu alayya minas salat. Dan aku tidak akan kurangkan sedikit pun apa yang Allah fardukan. Jadi maksudnya Allah fardu 5 kali semayang, aku akan jaga sungguh. Tapi sunat aku tak buat. Allah suruh puasa Ramadan, aku akan puasa. Puasa sunat aku tak buat. Allah suruh bayar zakat, aku akan bayar zakat. Tengoklah kalau cukup nisab haul aku bayar. Kalau tak ada sunat aku tak mau. Tuan-tuan, ni soalan tadi tanya tentang banyak kuantiti, kualiti bagus ke? Boleh jadi juga. Adakah kuantiti tak banyak, kualiti tak bagus? Dia tidak berkait sangat. Tapi biasa orang banyak ibadat, insya-Allah lah. Insya-Allah. Tapi tidak lazim. Jadi sahabat ni kuantiti sikit. Pasal dia tak buat sunat. Kita pun sembahyang sunat tadi, kan? Kita pun baca Quran, kan? Kita pun ada juga sedekah sikit-sikit. Sahabat ni tak buat sunat. Tapi adakah dia tak berkualiti? Kalau nak kata dia, kita nak tahu jawapan tentang adakah tidak berkualiti ibadah tersebut. Kita nak dengar penjelasan Ustaz selepas berehat nanti. Kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan kami pada pagi ini, dan buat anda yang barangkali mungkin baru bersama dengan kami, kita membincangkan tentang meningkatkan kualiti ibadah bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Nizam Abdul Kadir. Jadi kepada anda yang ada sebarang soalan, boleh sahaja buat panggilan 0377261603 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3.
Cuma kalau boleh sidang penonton yang saya kasihi sekalian, kalau boleh satu orang untuk satu soalan. Janganlah kita bantai sampai 2-3 soalan Ustaz untuk kita meraihkan soalan-soalan lain daripada sahabat kita yang lain. Jadi insya-Allah satu orang satu soalan. Boleh baik. Jadi kita nak sambung tentang persoalan, adakah jikalau kuantiti ibadah itu sedikit tidak berkualiti? Kita nak dengar penjelasan daripada guru kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Daim. Sambungan daripada hadis tadi ni, kisah dia ialah sahabat Nabi ni hanya nak buat perkara wajib dan tidak buat perkara sunat. Ya. Hanya buat perkara wajib, tak buat perkara sunat, maknanya kuantiti tak banyaklah, bilangan tak banyak. Solat fardu 17 rakaat, ya, puasa Ramadan 30 hari, ya. Nampak lekeh lah sahabat ni, ya. Nampak lekeh. Mungkin ada tuan-tuan luar sana, aku lagi banyak semayang kan. Betul. Jadi tidak semestinya banyak ibadat bermakna kualiti bagus. Tidak semestinya sikit ibadat kualiti tak bagus. Jadi dia kadang-kadang sikit tapi kualiti. Yeah. Kadang-kadang banyak, kualiti pun bagus. Betul. Banyak tapi kualiti tak bagus. Jadi kita tak boleh nak hukum secara tepat begitu, ya. Tapi untuk sahabat ni dan juga untuk kita semua, ya, walaupun sahabat ni kata aku tak akan buat sunat, aku hanya buat yang fardu sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aflaha au dakhala al-jannata in sadaqa. Dia ni Nabi bagi tahu sahabat dia ni aflaha, berjaya di akhirat, berjaya. Ataupun dalam satu riwayat lain kata dakhala al-jannata, dia ni pasti masuk syurga in sadaqa, jika dia benar melaksanakan yang wajib walaupun tak buat yang sunat. Allah. Jadi maknanya sudah tentulah kualiti ibadat dia bagus. Betul. Kan? Walaupun dia buat sikit je tapi macam orang belajar lah. Belajar sikit ada ni tak tengok baca buku pun kan. Betul. Tiba periksa nombor 1 kan. Betul. Dia tengok main bola je, duk lena je kan. Kita sengkang mata, tak boleh lawan dia. Kan? Dia kualiti dia tu. Kita duk baca buku, tengok sana, tengok sini. Baik. Jadi kita jadi kuantiti yang paling kita nak jaga ialah yang fardu tu dulu. Yang fardu. Dan kita bagi perhatian kepada ibadat-ibadat yang fardu ini dengan kualiti yang maksimum. Allahu a'lam. Betul Ustaz, saya sangat setuju apa yang Ustaz katakan tadi. Kadang-kadang tengok member kita dalam kelas dia fokus Ustaz, tapi luar kelas tak belajar pun main banyak tapi boleh berjaya. Kerana apa? Menjaga kualiti. Baik, kita ada seorang pemanggil Ustaz dan keluarga besar Tanah Ustaz. Assalamualaikum. Siapakah di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai dan Ustaz, saya Ismail. Okey, soalan saya begini Ustaz. Bagaimana cara kita tingkatkan kualiti ibadah kepada Allah SWT hingga berterusan supaya jangan dijadikan sebagai ibadah bermusim? Ya. Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail Mat Isa daripada Sungai Buloh. Betul ya? Ada macam buah durian pula bermusim-musim ni. Jadi betul Ustaz, ada orang dia jaga kualiti tapi bulan Ramadan je. Masuk bulan lain, mulalah tak jaga. Bagaimana? Baik, jadi itulah kadang-kadang perhatian kita ini lebih kepada bulan Ramadan. Bagus jugalah ya. Tapi kita mengabaikan 11 bulan lagi. Ya, 11 bulan lagi. Pengalaman saya lah, saya ada jumpa satu orang ya. Masa raya lah, hujung bulan Syawal. Ya, ada rumah terbuka sikit, kita pun makan. Saya pun pergilah ambil makanan. Dia pun kata kat saya, Ustaz, saya bulan Ramadan boleh khatam 3 kali. Oh, dia kata. Saya tak tanya pun. Saya tanya. Jadi saya tak jawab lah kat dia. Aku tak tanya pun. Ni tak beradab lah kan. Dalam hati Ustaz. Dalam hati ni aku tak tanya pun. Cerita apa kan. Dia kata, Ustaz, saya boleh khatam 3 kali bulan Ramadan. Oh, saya kata, Alhamdulillah. Saya pun tak boleh sampai tahap tu. Sebenarnya saya tak khatam bulan tu. Ramadan tu saya tak khatam. Tapi nak mengaku saya tak khatam tu nampak. Ustaz lekeh sangat ni. Saya tak sampai tahap tu. Maknanya dia faham Ustaz tak 3 kali. Ustaz 2 kali lah. Dia faham. Tak apa. Dia kata, Ustaz saya khatam 3 kali Ramadan. Saya jawab saya tak sampai tahap tu. Jadi saya tanya soalan dia. Tuan Haji,
lepas khatam bulan Ramadan tu, ni dah hujung Syawal dah ni, berapa kali pula dah khatam? Dia jawab, tak buka lagi Ustaz Quran. Allah. Tak buka lagi di hujung Syawal ni, sebulan tak buka lagi dia kata. Jadi sini maknanya dia boleh jadi kepada masyarakat yang lain juga ya, individu-individu yang lain, dia punya fokus dia tadarus dan sebagainya ni boleh 2 kali khatam, boleh 3 kali, boleh 4 kali khatam. Maknanya 27 Ramadan tu khatam terus. Cop kunci terus dah, tak buka dah. Ramadan terlepas pula. Jadi sini ia dapat pahala, ibadat tu dapat pahala, tetapi kita tidak ada nilai yang satu lagi, iaitu nilai berterusan dalam ibadah, nilai istiqamah. Jadi sebab itu orang yang datang ke masjid bulan Ramadan, alhamdulillah bertambah. Betul. Tambah. Tapi lepas Ramadan tu susut. Ya. Bukan kata lepas Ramadan, minggu pertama ramai, minggu kedua mula kurang, 3 kurang, keempat kurang. Tengok hari raya. Masjid surau tak ada orang. Betul. Kan? Tinggal tu imam yang tugas, tu Bilal yang tugas. Tu imam tugas kata, aku pun kalau tak tugas aku tak main juga ni. Aku pun tak ada kan? Aku pun tak ada ni kat surau ni kan. Maknanya 2-3 hari tu kurang jemaah kan. Tak sembahyang Jumaat kan. Kan? Raya tapi tak boleh singgah surau. Nak kata keluar takkanlah awak tak ada orang lain singgah sembahyang kan. Nak berjadi ramai kan. Jadi sini kita dah mula jadi tak cantik. Jadi tak cantik sebab afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan ya, adwamuha, amalan yang konsisten, yang berterusan, wa in qalla, sekalipun sikit. Jadi kita nak baca Quran tu maintain, Syawal, Zulqa'dah tetap baca Quran. Kita datang masjid tiap-tiap hari maintain berterusan ya. Kita sedekah maintain berterusan. Bukan bulan Ramadan yang nak banyak kan. Nampak tak? Yalah ada kelebihan lah, tapi nilai istiqamah itu. Sebab itu para ulama menyatakan al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqamah tu, konsisten dalam ibadat, dalam baik itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi balik sebenarnya soalan tadi, macam mana tu? Macam mana ni kita nak bagi istiqamah ni? Kita nak kena didik hati kita lah. Betul. Kita nak kena didik hati kita. Kita nak didik hati kita, aku jadi hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Kun, ulama kata kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Allah yang rabbani, hamba Allah Ta'ala, wala ramadaniyan, bukan jadi hamba bulan Ramadan. Makna kalau kita hanya buat, aku nak buat bulan Ramadan je, seolah-olah kita jadi hamba bulan Ramadan. Betul. Bukan jadi hamba rabbani. Jadi ulama kata jadi hamba rabbani, bukan hamba kepada bulan Ramadan. Cuma bulan Ramadan tu sebagai pemangkin. Bulan Ramadan tu sebagai pemangkin. Dia nak melonjakkan kita. Kan? Nak melonjakkan Syawal terus buat ibadat. Mungkinlah sampai Rabiul Awal tu dah slow sikit dah. Dah jauh daripada Ramadan kan. Masuk Rejab Syaban mula kuat balik. Ramadan kuat balik. Jadi momentum, jadi pemangkin. Wallahu a'lam. Betul Ustaz. Kadang-kadang mereka ni ada perancangan. Sebab tu boleh khatam 3-4 kali dalam bulan Ramadan. Jadi gunakan perancangan yang sama untuk bulan-bulan yang lain. Kalau Ramadan 3 kali khatam, bulan lain pun insya-Allah kita boleh khatam sebanyak itu. Baiklah, kita ada seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam Da'i. Ya. Silakan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Puan Hayati dari Bandar Tasik Puteri Rawang. Ya saya. Sebagaimana yang kita tahu, bulan puasa syaitan akan diikat. Tapi masalahnya kita suka nak kawal nafsu kita. Okay. Siang kita dah penat berpuasa, tapi bila buka puasa tu kita cuma nak raikan anak-anak Ustaz. Bolehkah kita ikut macam anak minta tu, nak makan ni? Adakah kita seolah-olah macam mendidik benda yang tidak positif pada dia orang tu? Sedangkan kita niat kita berpuasa tu untuk meraih, untuk merasa betapa susahnya berpuasa tu, nak ajar dia orang tu Ustaz. Betul. Mohon pandangan dia Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih kepada Nur Hayati Ismail daripada Bandar Tasik Puteri Rawang, ataupun nama glamour beliau Kak Yat kau. Kak Yat Ustaz Alhamdulillah. Soalnya bertanya melalui Facebook, kali ini alhamdulillah mungkin ada rezeki daripada call. Jadi bagaimana Ustaz? Baik,
dia tidak ada masalah ya keharaman untuk kita makan sedap ya, makan lebih sedikit ya, mewah hebat ketika berbuka puasa. Dia masuk dalam umum arahan Allah, kulu washrabu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Makan, minumlah daripada apa yang Allah bagi rezeki kepada kamu. Syarat makan itu halalan, makanan yang halal, tayyiba, makanan yang baik, dan dalam satu ayat kulu washrabu wala tusipu, makan minum jangan melampaui batas. Jadi kita jaga waktu kita berbuka tu jangan ada makanan haram, ya, makanan tu baik sesuai dari sudut kesihatan dan kita tidak melampau, maknanya tidak berlebihan dalam makan ya. Jadi ini terserah kepada kita lah. Bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita, keluarga kita ya. Oh, bulan Ramadan ni kita makan mewah ya. Makan mewah. Ya. Kalau tiap-tiap hari macam tu mungkin tak sesuai lah. Ya. Maknanya kuantiti makanan sesuai dengan keluarga besar kita. Ya, betul. Kalau rumah kita ada 10 orang, banyak mana makanan. Kalau rumah kita ada 3 orang je, banyak mana makanan. Yang jadi masalah bila rumah kita ada 3 orang, kita sedia makan untuk 10 orang. Tak ada tetamu pun. Kan? Makan banyak-banyak kan, bagi sihat kan. Kita dah sehari lapar ni, makan banyak. Betul. Kan? Qada balik yang tertinggal tu. Kan? Itu makna satu tahap pendidikan yang salah lah. Ya. Jadi sebab itu kalau kita boleh mengambil sebahagian daripada sunnah Nabi, buka dengan buah tamar, minum air, makan kuih sikit, ya, cukup dah kan. Kemudian adalah makan berat tapi mungkin lepas maghrib sikit ke ya. Mana kita ada tahap tu ya. Tapi secara umum tidak ada masalah, terserah kepada kebijaksanaan kita untuk menerapkan nilai-nilai mulia iaitu makan secara sederhana. Wallahu a'lam. Betul Ustaz Kita seharian puasa kita ikut sunnah Nabi, baca Quran, solat duhanya, tahajudnya. Tapi kenapakah tidak mengikut sunnah Nabi ketika berbuka? Jadi kalau kita nak ikut sunnah Nabi, ikut sampai berbuka. Bermulakan dengan tamar, kurma dan sebagainya. Kemudian kita ikuti pula dengan makanan-makanan yang lain insya-Allah. Baiklah, kita ada seorang pemanggil lagi Ustaz. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Saya Robilah Abu Bakar. Ya. Silakan. Saya nak tanya bagaimana nak tingkatkan kuantiti ibadah kita sendiri. Kita merasakan ibadah kita cuma kurang. Itu aja soalan saya. Baik, terima kasih kepada... Sama-sama, terima kasih kepada Puan Robizan Abu Bakar yang sudi membuat panggilan kepada kita. Betul Ustaz tentang hari ini bagaimana untuk kita nak mempertingkatkan Ustaz. Silakan. Baik, untuk mempertingkatkan kualiti ke kuantiti? Dua-dua Ustaz. Dua-dua jadi kuantiti ni bagusnya kita ada jemaahnya. Ya. Ya. Bila kita berjemaah tu dia lebih bersemangat sikit. Sebab itu dalam kitab dia kata bila berjamaah ni ansyatu lil musallin. Dia lebih jadi rajin untuk kita semayang berjamaah. Ya. Ya, kita tengoklah PKP tahun sudah semayang tarawih di rumah. Betul. Ya. Oh. Pening suami Ustaz. Pening. Nak baca surah apa ya. Habis Quran Ustaz Habis Quran ya. Dan saya ingat rata-rata tahun sudah tak ada khilaf, beza nak semayang 20 ke 8. Saya ingat majoriti semua pilih 8. Semua pilih 8. Dia punya semangat tu lain. Dia kata Ustaz, biar sikit tetapi kualiti Allahumma salli ala. Kan? Jadi bila kita tak berjamaah ataupun jemaah kita sikit, keluarga kita jadi kita kurang sikit. Betul. Tapi bila kita pergi masjid, kita boleh pergi surau, kita lebih rasa semangat ya. Ini salah satu bentuk. Maknanya begitulah, kita nak baca Quran, sebab itu tadarus. Betul. Tadarus dia ramai-ramai berjamaah ya. Kita ajak kawan-kawan, jom kita i'tikaf kat masjid kita, surau kita kan. Betul. Kamu duduk tiang tu, aku duduk tiang ni kan. Kalau kita seorang-seorang, tengok tak ada orang ni. Betul. Tak boleh lah ni, kena balik ni. Itu berjamaah ya. Untuk rasa motivasi kita meningkatkan kuantiti. Ya. Manakala dari sudut kualiti kita kena faham bahawa kita melakukan ibadat kepada Allah. Betul. Kita menghidangkan amal ibadat kita kepada Allah. Kita bayangkan kita menghidangkan, kita memberi sesuatu kepada orang besar. Ya.
Adakah kita nak bagi sesuatu, bukan kata orang besar, nak bagi kepada orang yang orang biasa pun kan, kita mesti bagi elok kan. Ni nak bagi kepada orang yang besar, orang yang mulia, sudah tentu kita balut dengan elok, isi dia elok dan sebagainya. Kita nak bagi kepada pembesar negara, kita nak bagi kepada tuanku sultan. Allah. Kita bagi lekeh-lekeh. Betul. Kan, mana tak cantik. Betul. Sekarang kita nak bagi kepada raja kepada segala raja. Kita nak bagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semayang, kita tak balut dengan elok, dalam pun kosong, semayang teringat lepas ni murid nak makan apa, teringat ya. Teringat kerja kita banyak tak selesai lagi, teringat lepas ni kalau boleh tengok TV sampai tak tidur malam lah, sampai sahur besok lah kan. Tengok je TV tak buat apa lah kan, malas kan. Apa lagi? Hati kita kosong. Di luaran pun tak nampak kan, duk garu sana garu sini, tengok sana tengok sini kan. Jadi kita bayangkan aku sedang bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dalam majlis tu ada orang besar. Duk diam, patuh SOP kan. Sekarang kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi saya ingat begitulah. Kuantiti kalau kita berjamaah dia lebih semangat. Betul. Kualiti kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bayangkan kalau akal kita kalau nak sembahkan sesuatu kepada orang besar pun kita buat elok-elok, sedangkan kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustaz, dan mungkin kita boleh kalau saya tambah sikit, kita bayangkan itu orang kata seakan-akan ibadah terakhir kita Ustaz. Betul. Solat terakhir dan puasa yang terakhir buat kita. Baiklah, kita nak berehat seketika, kita kembali bergabung selepas ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membicarakan tentang tingkatkan kualiti ibadah bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Nizam Abdul Kadir. Jadi kepada anda yang ada soalan, boleh sahaja buat panggilan ke 0377261603 atau boleh terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Bagi anda yang menonton melalui Facebook, kalau boleh tekanlah butang like belanja kami. Dengan tekan butang like, tulis semula apa yang telah Ustaz kongsikan di ruangan komen dan jangan lupa untuk tekan butang share. Sharing is caring. Baiklah, kita nak meraihkan seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum. Siapakah di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat berpuasa. Kita ni mintalah Tuhan bagi panjang umur kita berpuasa Ustaz dan Dahi dan amin. semua memurah. Tuhan nanti bagi kita selamat berpuasa. Amin. Tapi mempunyai soalan. Kualiti kita bukan boleh dapat sendiri, kita nak buat kualiti tu kita tak dapat. Tapi Tuhan yang nak bagi kualiti kat kita ni. Tapi kita tu ingat kita buat kualiti bagus, tapi pihak Tuhan tak terima punya kita punya buatan dalam nama mula. Mamu buat kata elok, tapi Tuhan buat tak elok pula pada mamu. Tapi pakai apa yang mamu kadang-kadang buat untuk orang saja kata mamu ni buat kualiti bagus. Tapi untuk Tuhan mamu tak buat kualiti bagus. Lagu mana keadaan mamu yang buat ibadat kualiti ni nak buat jadi bagus ni? Lagu mana? Ustaz dan Da'i, mamu mintalah jelaskan mamu yang buatan mamu ni. Tapi mamu tahu dan mamu buat memang kualiti tak bagus. Yeah. Pada Tuhan pun lagi tak bagus. Yang tu lah soalan mamu. Tolong uraskan. Doa-doa lah kat mamu yang dah amin. Doakan kami juga, mamu. Selamat. Amin. InsyaAllah. Doa lah kat mamu bagi mamu tetap kaimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mamu atas peringatan bersama untuk kita semua. Betul ya Ustaz, hari ini ada orang depan manusia terlalu menjaga kualiti, tetapi depan Allah begitulah Ustaz. Bagaimana?
Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala firman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Hikmah kejadian Allah ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah menguji, supaya Allah menilai di kalangan kita semua ni, siapakah di kalangan kita ahsanu amala, sebaik-baik amalan. Jadi konsepnya ialah ahsanu amala, ya, sesuai dengan topik perbincangan kita. Dia tak kata aksaru amala, untuk Allah nilai siapakah amalan yang paling banyak, tapi amalan yang paling elok, yang paling berkualiti. Maka para ulama, misalnya Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir Quran Al-Azim menyatakan 2 syarat untuk menjadi ahsanu amala ni. Syarat yang pertama akhlasuhu, niat, dan syarat yang kedua aswabuhu, yang lebih tepat mengikut petunjuk Quran dan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya dia bermula daripada niat. Niyatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang beriman lebih baik daripada amalan. Jadi niat kita ni, kita kena jaga betul-betul niat kita. Aku puasa lillahi ta'ala. Aku solat lillahi ta'ala. Sebab tu dalam semayang kita sebut usalli fardhus subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Kan? Bahkan sebelum tu orang duk sebut dah lillahi ta'ala usalli. Sebelum usalli tu lillahi ta'ala dah. Orang tua kita lillahi ta'ala. Aku ni kerana Allah Ta'ala ni. Lillahi ta'ala usalli fardal maghribi. Baru dia usalli. Betul. Dia nak mulakan dengan niat tu. Dia sebut dia mula niat aku ni semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita pastikan niat puasa kerana Allah. Ya, tapi biasanya fardu ini kata para ulama dia tak ada masalah niat sangat. Ya, pusing kok mana pun memang kena buat. Ya, betul. Kan? Semayang fardu pusing kok mana pun memang kena buat. Betul. Ikhlas, kata ikhlas memang kena buat. Yang nak jaga betul-betulnya kata ulama yang sunat tu niat tu. Baca Quran sunat, kena jaga. Aku baca ni nak tunjuk kepada orang ke? Aku nak cari pahala, nak cari redha Allah. Ya. Aku semayang tarawih ni kerana Allah ke? Kerana aku jawatan kuasa masjid. Kan? Jadi niat tu, niat. Jadi bila niat kita betul-betul kerana Allah, dia akan memberikan suatu semangat kepada kita. Dia akan bagi semangat kepada kita. Jadi sebab itu orang yang dia buat kerana Allah, ada orang pun dia buat, tak ada orang pun dia buat. Ada orang pun dia semayang, tak ada orang pun dia semayang. Kalau dia buat kerana manusia, ada orang dia semayang, tak ada orang dia tak semayang. Sunatlah, kan? Pasal orang tak ada nak buat apa semayang, kan? Orang tak tengok, kan? Rugilah semayang. Orang tak puji aku. Jadi niat kita itu, ya, niat kita. Jadi kita nak jaga niat kita. Bila dah niat betul, maka barulah kita cuba bagi cantik dengan tidak menyalahi panduan Quran, tidak menyalahi petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau kita niat elok tapi tak ikut petunjuk pun tak edikah, tidak berkualiti juga, kan? Kita niat puasa kerana Allah tapi sampai asak cukup lah kot. Betul. Kan? Buka puasa asak, kita buka puasa, kita tutup tingkat, kita buka puasa lah, kan? Tak nampak matahari. Kan? Keluar buat letih lah. Betul buat letih, kan? Jadi tak kena pula, kan? Baik, satu lagi amalan kita ini kadang-kadang dia sah pada hukum, pada manusia sah dan diterima oleh Allah. Kadang-kadang amalan kita ini sah pada pandangan hukum, sah pada pandangan manusia, tetapi tidak diterima oleh Allah. Ya. Jadi sah tak sah ni kita boleh tanyalah, tanya kawan, tanya ustaz-ustaz, apa saya buat begini batal ke tak batal, sah ke tak sah? Betul. Saya pakai inhaler, batal ke tak batal? Ustaz akan jawab, batal. Ustaz ni kata tak batal, kan? Ustaz ni kata ada dua pandangan, pilih mana, kan? Ustaz dua pandangan. Banyak. Itu peringkat sah tak sah, peringkat batal tak batal. Yeah. Sebab ulama, ustaz dia tengok syarat cukup sah. Tapi adakah amalan itu diterima oleh Allah?
Ustaz, amalan saya ni Allah Ta'ala terima ke tak terima? Hai, terima. Hai, malaikat Jibril baru bagi tahu terima. Hai, tahu mana ni? Ini dah mampu dah, menyeleweng dah ni. Jadi, telefon mufti, Datuk Mufti, saya nak tanya, apa dia? Solat tarawih saya malam tadi, Allah terima ke tak terima? Hai, tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab. Jadi, peringkat Allah Ta'ala terima, qabul minallah, penerimaan daripada Allah, ini rahsia Allah. Betul. Kita tak tahu. Kita boleh bicara, ikut syarat, ikut rukun, buat elok-elok, jaga niat. Betul. Yang lain tu, macam Mamu kata tadi lah, kita tak tahu. Kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi, Allah la yukhliful mi'an. Allah tidak menyalahi janji dia. Allah janji kalau kamu buat elok, niat elok, Allah akan terima. Wallahu a'lam. Betul Ustaz. Kadang-kadang dalam sibuk kita mengejar kuantiti dan kualiti ibadah, kita terlupa satu benda yang paling wajib kita kena jaga, iaitu niat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apapun ibadah yang kita nak buat, pastikan niat lillahi ta'ala. Baiklah, kita ada seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nizam dan Da'i Hakim, Haji Tukinah Najib Muhammad Salih. Pada sudah ya? Ya. Silakan Tuan. Baik, persoalannya gini Ustaz dan Da'i. Ini dah dekat-dekat nak Ramadan. Maknanya kita kena solat tarawih lah Ustaz dan Da'i. Ya. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz. Mana yang lebih berkualiti? Solat tarawih biasanya 20 rakaat Ustaz dan Da'i dan adalah 8 rakaat. Tapi dijangkakan mestinya setengah jam dah habis. Jadi mana satu yang berkualiti Ustaz? Itu saja soalannya pagi ni Ustaz ya. Senyum nampak gigi. Itu saja. Tak habis tu. Senyum nampak gigi, ada rezeki, telefon lagi. Begitu. Baik. Betul ya. Tuan-tuan Haji Tukinuan, terima kasih. Betul ya Ustaz. Hari ini lah yang bergaduh satu hal. 20 dengan 8. Ada buat 20 sekejap pula. Jadi bagaimana Ustaz dari sudut kualiti itu sendiri? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak ada isu sama ada kita nak buat 20 rakaat ataupun nak buat 8 rakaat. Ya, tidak ada isu. Bahkan kalau tak mampu sembahyang tarawih pun tak apa. Betul. Itu kata. Saya nak sembahyang 20, silakan. Ada masjid dia bahagi dah. Ini camp 20. Parking kereta kat sini. Itu nak memudahkan. Nak sembahyang 8 sini, sembahyang parking kat luar. Jangan parking dalam. Bagus juga tu cara pengurusan. Tak ada masalah. Awak dah sembahyang 20, silakan. Saya nak sembahyang 16 rakaat. Silakan. Saya nak sembahyang 12, silakan. Saya nak sembahyang 8, silakan. Saya nak sembahyang 4 je malam ni, silakan. Saya tak mau sembahyang malam ni, tarawih. Silakan ikut suka awak lah. Sunat. Kita ada hadis tadi. Hadis sahabat kata, la atatawwa'u syai'a, aku tak mau buat sunat. Wala anqusu mimma faradallahu alayhi syai'a, aku tak akan tinggal sikit pun, kurangkan sikit pun apa yang Allah fardukan. Jaga yang fardu tu dulu. Ya. Yang sunat ni kita tambah sikit-sikit. Jadi bila keadaan macam tu, ya, kita semayang 20 tapi kita percepatkan. Ya. Dari sudut berkaat banyak, tapi kita percepatkan, takut tak berapa cantik tengok tu. Ya. Maknanya 20 rakaat 20 minit. 20 rakaat 20 minit. Ya, letih juga tu. Ya. 8 pun pendek juga, 8 minit. Nak lawan tadi Zat. Nak lawan lagi ya. Jadi sini 20 dengan 8 tu ada beza di kalangan para ulama ya. Ada beza di kalangan para ulama, ada kata 11, ada kata 20 ya. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ni, dia kata wal jam'u baina hadhihi riwayat mumkinun bi ikhtilafil ahwal. Kita jamak, kita himpunkan riwayat. Riwayat ni kata 8, kata 11, kata 20, himpunkan. Wa yahtamilu anna dhalika al-ikhtilafa bihasbi tatwil al-qira'ati wa takhfifiha. Dan ihtimal, kemungkinan beza rakaat ni berdasarkan panjang bacaan dan ringannya bacaan. Panjang dengan pendek bacaan. Sekira-kira dipanjangkan bacaan, rakaat kurang. Semayang 8, tapi satu rakaat 2 muka surat. 8 rakaat 16 muka surat dekat sejuzuk lah. Yang lebih kurang begitu. Kalau banyak rakaat, bacaan tu pendek sikit. Pendek sikit ya. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha,
bila tanya bagaimana solat Rasulullah pada bulan Ramadan. Ya, bagaimana solat Rasulullah pada bulan Ramadan? Qalat, kata Sayyidatina Aisyah, ma kana yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 rak'ah. Rasulullah tak tambah pada bulan Ramadan dan luar bulan Ramadan. Tak kira Ramadan ke tak Ramadan ke, Nabi semayang tak lebih 11 rakaat. Maknanya ini tunjuk 8 witir tarawih tu 8 lah ya. Tapi tak apalah ya. Riwayat 8 dengan 20 tu beda ya. Tapi yang Sayyidina Aisyah kata yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Rasulullah semayang 4 rakaat. Jangan tanya macam mana elok, jangan banyak macam mana panjang. Maknanya sangat-sangat elok Rasulullah semayang, sangat-sangat panjang bacaan Rasulullah. Betul. Ya. Jadi maknanya kita nak jaga tu. Sebab kita nak kualiti ibadat. Betul. Ya, kualiti ibadat, dan kalau kita boleh buat 20 silakan, alhamdulillah. Maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru sawaban. Lagi banyak perbuatan lagi banyak pahala. Betul. Kan? Orang semayang 8 dia dapat cara 8, orang semayang 20 lagi banyak. Betul. Kan? Macam kita baca Quran, 1 huruf 10 pahala. Orang ni baca 1 muka surat. Jadi 1 muka surat ada berapa ribu huruf? Darablah 10. Dia ni baca 10 muka surat. Betul. Sudah tentu yang baca 10 lebih banyak pahala. Betul. Satu sudut. Tapi yang baca 1 muka surat ikhlas. Yang baca 10 tak ikhlas, perkiraan lain pula. Betul. Jadi banyak perkiraan tu. Dia kena banyak ni Ustaz. Seimbangkan. Banyak seimbangkan. Jadi kita tak boleh hukum awak ni pahala tak ada ni sikit. 1 muka surat je ni. Kan? Nak masuk neraka ke? Enggak, awak ni bagus 10 muka surat. Awak ni confirm syurga. Belum tentu lagi. Betul. Wallahu a'lam. Jadi kaedah yang terbaik, jika anda ingin buat 8 rakaat, silakan. Mungkin panjangkan sedikit bacaan. Yang buat 20, mungkin boleh pendekkan sedikit bacaan. Apapun, yang paling penting, jaga kualiti solat sunat tarawih kita. Baiklah, kita ada seorang pemanggil daripada saudara baru kita. Siapakah dia? Jom. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Siapa di sana? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tuan. Okey, saya panggil saudara baru ni. Sekarang ni saya memang beribadat atas semua. Okey. So saya nak tanya, kalau saya doang pada ibu bapa saya yang bukan Islam ni, boleh tak Tuhan terima? Ya. Itu saja. Ya, itu saja. Baik, terima kasih kepada Tuan Nizam Abdullah, saudara baru kita. Sama-sama kita doakan semoga Tuan Nizam Abdullah dipermudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Betul Ustaz ya? Ya, ini saudara Nizam Abdullah, saudara baru kita. Jadi bagaimana Ustaz dengan ayahnya Ustaz yang masih lagi belum memasuki Islam Ustaz? Oh, baik. Tak apa ya. Doakan kita sebagai anak. Kita doakan, ya Allah, bagilah hidayah kepada ayah aku, bagilah hidayah kepada ahli keluarga aku, ya, bagi hidayah iman. Doa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita usaha tunjukkan keindahan Islam, kebaikan akhlak Islam. Kita ajak sembang perbandingan agama sedikit, ya. Kalau ayah kita agama apa, kita banding dengan agama dia. Cerita Islam begini. Betul. Ya, dalam Quran kata macam ni, Nabi ajar macam ni, ya. Biasanya kalau kita kata bila masuk Islam ni, kadang-kadang ada orang patwa kena putus hubungan dengan keluarga. Tapi kita tak, kita jaga bapa kita. Betul. Yang dah tua tu, kita tunjukkan ini ajaran Islam. Walaupun saya Islam, bapa tak Islam, tapi saya sebagai anak tetap kena jaga bapa, tetap kena berbuat baik. Betul. Kan? Ada ayat Quran macam tu. Jadi moga-moga dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah dan kita usaha tunjukkan akhlak yang baik dan sebagainya, moga-moga Allah bagi peluang, bagi hidayah kepada ibu ayah kita, ahli keluarga kita yang belum menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Betul. Dalam sibuk kita mengejar hablum minallah, hubungan dengan Allah, jangan lupa juga hubungan dengan manusia. Seimbangkan. Ada orang sibuk kejar hubungan dengan Allah, tak jaga hubungan dengan manusia, tak boleh juga. Jadi, bulan Ramadan, bulan yang mulia, jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Kita nak berehat seketika, kita kembali bergabung selepas ini.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Kita dah sentuh iaitu kualiti ibadah dari sudut solat sunat tarawihnya, dari sudut bacaan Qurannya. Cumanya saya nak tekankan sedikit bagaimanakah orang yang bekerja. Seperti mana yang diajukan soalannya oleh sahabat kita Rara Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Saban tahun mengharapkan kualiti ibadah yang terbaik semasa Ramadan. Tapi kadang-kadang dek kepenatan bekerja dan sebagainya membuatkan agak sedikit tergelincir dari kualiti yang diharapkan. Terkadang rasa sedikit kecewa juga dengan keadaan ini. Bagaimanakah caranya orang yang bekerja dapat meningkatkan kualiti beribadah sepanjang Ramadan ini, Ustaz? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Rara Ismail. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Majoriti kita bekerja, dan apabila bekerja sudah tentu kita penat, ya, balik pukul 5, pukul 6 petang, sibuk kejar masa dan sebagainya. Jadi malam tu kita rasa letih nak buat ibadat dan sebagainya. Ada orang yang kerja sampai maghrib, yang berjualan, ya, daripada pukul 3, 4, pukul 2 dah siap buka kemah dan sebagainya, panas dalam keadaan puasa sampai maghrib, ya, baru nak tutup, ya. Nak tutup kemah, nak simpan barang, ya. Isyak baru sampai ke rumah, ya. Jadi dah letih, penat, ya. Tak dapat tarawih dan sebagainya malam tu. Jadi sini kita kena faham bahawa ibadat sebenarnya luas dalam Islam. Ya. Ibadat sebenarnya luas dalam Islam. Ibadat ni bukan sekadar solat tarawih semata-mata. Ya, bukan sekadar sembahyang tarawih. Allah, aku tak dapat sembahyang tarawih lah malam ni. Dah. Rasa rugi dah, rasa terlepas dah. Rasa tu baguslah. Rasa tu bagus, ya. Yang tak bagus bila kita tuduh orang. Betul. Kita sendiri rasa kita tak bagus. Allah, aku tak dapat sembahyang tarawih. Allah, rugilah aku malam. Itu bagus. Itu bagus. Yang tak bagus tuduh orang. Kita tengok orang berniaga bazar Ramadan ni. Tengok maghrib kita baru nak pi masjid, kan. Pukul 8 orang duduk bazar Ramadan, duduk simpan orang tengok puak-puak ni semua ahli neraka belakang ni. Kita tuduh, kan. Tak pi sembahyang tarawih. Perbuatan kita tuduh tu tak bagus, tak baik. Ya? Adakah semata-mata pahala tu di masjid? Adakah pahala semata-mata di surau? Adakah pahala semata-mata sembahyang tarawih? Betul. Ini makna kefahaman kita yang salah sebenarnya. Orang yang bekerja mencari rezeki mendapat pahala. Aku kerja berjualan ini adalah untuk mencari rezeki yang halal. Situ dah pahala dah. Betul. Situ dapat pahala dah. Kan? Orang yang melaksanakan tugas dia tak dapat sembahyang tarawih. Katalah dia kena tugas malam, shift malam. Polis dia jaga bangunan bank sebagai contoh, ya. Orang nak sembahyang tarawih ni pukul 9, kita tinggal kejap jaga bank ni, kan. Masjid tak jauh mana, 2 kilometer je, kita naik motor jap, tinggal bank je. Balik tengok tak ada apa bank tu, kan. Orang cabut habis dah peti duit, kan. Tak, kita jaga tugas kita tu. Tak apa aku tak sembahyang tarawih, tapi ni kerja. Kerja ni wajib. Betul. Kerja ni wajib. Kena bezakan, Ustaz. Kena bezakan. Kita yang ni salah orang, tengok ni jaga ni pahala tak ada ni, tak sembahyang tarawih. Dunia semua, Ustaz. Dunia semua. Jaga duit pula. Ini syaitan mainkan kita. Betul. Ya. Jadi sebab itu dalam Islam tu bila kita diberi tugas tu wajib kepada kita, kita buat tugasan kita, situ sudah ada pahala. Walaupun kita tak sembahyang tarawih. Sebab itu ibadat ni kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, sesiapa yang qiyam bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, diampunkan dosanya yang lalu. Jadi hadis sebut qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan, ya. Bagaimana qiyam Ramadan? Salah satunya ulama kata kalau solat tarawih sudah dapat qiyam Ramadan. Kalau solat tarawih sudah dapat qiyam Ramadan. Tapi kalau tak solat tarawih bukan bermakna tak dapat qiyam Ramadan. Dia boleh sembahyang yang lain. Betul. Kalau dia kerja jaga sebagai contoh, tak ada kerja apa, dia ambil Quran, baca. Dia tak boleh tinggal di tempat dia. Dia kena duduk kat bank tu, baca Quran. Situ dapat pahala dah. Dia sudah qiyam Ramadan. Dia boleh hampas sejadah sembahyang sekejap kat situ seorang-seorang dia. Betul. Boleh. Dia masih bertugas lagi. Kalau polis sebagai contoh, tugas dia meronda. Dia diberi haram meronda. Tengok masjid surau, tengok belakang lorong dan sebagainya.
dia melaksanakan tugas, ada pahala tu. Betul. Pahala. Dia tak boleh berhenti. Bos, kita berhenti kejap. Bos, kita sembahyang tarawih dulu kan. Ada murai tu kan. Tak boleh tu. Kan? Berhenti nak tengok sekejap lah. Ni berhenti sejam. Kan? Sedangkan tugas dia meronda. Dia meronda dapat pahala. Bila dia berhenti nak sembahyang tarawih, tak ada pahala lah. Betul, Ustaz. Jadi kita nak... Cuma kita pula orang masjid, tengok polis tu. Bukan nak berhenti sembahyang tarawih. Duduk ronda saja. Bila Ustaz sebut tentang polis, Ustaz, saya teringat abang-abang media kita, Ustaz, yang buat liputan. Itu pun sama juga, Ustaz. Ya, itu tugas masing-masing. Maksudnya pekerjaan masing-masing. Situ ladang pahala kita. Kadang-kadang kita solat kan. Apa ambil gambar orang? Tak solat. Solat sekali kan. Kan. Dia habiskan tugas dia dulu. Habiskan tugas ambil gambar apa semua. Nanti dia simpan. Semayang je lah. Betul. Kan. Sebab semayang tu sunat. Betul. Kan. Kalau semayang Jumaat, dia pun tak semayang Jumaat. Nak ambil gambar orang semayang Jumaat. Tak boleh lah. Sebab semayang Jumaat dia wajib. Kan. Ini semayang sunat. Kerja dia merakam, dia buat kerja dia dulu. Betul. Bila selesai kerja, semayanglah sunat. Satu lagi yang jadi masalah, yang tak ada kerja ni pun tak pergi sembahyang sunat. Kan? Yang kita sebut tadi, yang ada kerja, yang ada urusan, selesaikan kerja kerana kerja itu wajib. Yang berniaga, cari rezeki halal, teruskan pekerjaan kita. Cuma jaga sembahyang maghrib, buka puasa, jaga sembahyang maghrib, isyak tak apalah, lambat sikit. Yang tak ada kerja ni pula tak mau pergi. Tak lagi mau berat pergi. lah. Yang tu yang jadi tak seronok kan. Jadi kita nak seimbangkan, wallahualam. Betul. Jadi kita kena tahu dulu yang pertama apa itu wajib, apa itu sunat, dan kemudian cari masa untuk kita buat sunat tersebut. Baiklah, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapakah di sana? Waalaikumsalam. Abdullah Osman daripada Seman. Ya Tuan Abdullah, silakan. Macam ni Ustaz. Kalau sekiranya saya pernah tegur kawan saya, dia puasa tapi tak sembahyang. Saya kata kalau tak sembahyang baik tak payah puasa. Dia marah saya balik. Kalau macam tu saya tak puasa, awak tanggung dosa saya. Jadi macam mana tu? Ada lagi satu, dia puasa tapi dia main judi. Dia kata air dengan minyak tak campur. Minta pencerahan Ustaz. Terima kasih. Power pemana. Terima kasih kepada Tuan Abdullah Osman. Betul saya pun kadang-kadang ada juga kan. Jumpa orang jenis puasa Ustaz tapi tak solat. Aku puasa. Walaupun aku tak solat tapi aku puasa. Bagaimana Ustaz? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sesiapa yang melakukan sebesar zarah kebaikan, dia akan tengok. Sesiapa yang melakukan sebesar zarah yang kecil, kejahatan, jahat sikit, dia akan tengok. Maknanya kalau dia buat benda baik ada pahala, dia buat benda jahat ada dosa. Nanti nak timbang nanti ni. Ya, nak timbang nanti. Fasawfa yuhasab ni akan ditimbang nanti ni. Jadi bila mana dia tak solat fardu, dosa. Bila mana dia tak puasa Ramadan, dosa. Bila mana seseorang tak solat fardu, dosa, tapi dia puasa Ramadan, ada pahala. Kan? Jadi ialah baguslah dia puasa. Ya. Cuma mungkin bahasa dakwah kita lah. Mana Tuan Abdullah tadi dengan kawan dia kan. Hang ni tak semayang, baik tak payah puasa. Kan? Jadi dakwah kita lah, cara dakwah kita, kawan kita tu kan. Tak apa, boleh lah tu kita cakap tu. Tapi dia puasa tu ada pahala. Ya? Macam orang tak tutup aurat. Awak ni tak tutup aurat. Masuk masjid, semayang. Baik tak usah semayang kalau tak tutup aurat. Kan? Dia semayang tu dapat pahala. Kan? Dia tak tutup aurat, tak apalah, dosa lah. Nanti Allah Ta'ala akan nilai lah. Kan? Allah Ta'ala akan hisap. Jadi orang yang buat baik patutnya kita galakkan. Maknanya awak ni Alhamdulillah dah puasa Ramadan ni kan. Maknanya kalau tambah dengan semayang fardu, komplit lah. Kan? Tapi tak apalah, bahasa dakwah kita tu, pendekatan tu berbeza. Macam mana kita nak tegur sahabat kita dan sebagainya. Ya. Cuma dosa tak semayang ni dia sangat besar. Dosa tak semayang ni sangat besar. Nak banding dengan ibadat puasa. Ya. Jadi ibadat puasa ni kalau tak mampu tak payah puasa. Ya, boleh bayar fidyah. Kalau musafir pun tak boleh, tak payah puasa. Kalau musafir. Tapi kalau semayang, kalau musafir pun
Kena semayang juga, kena solat juga. Sakit pun kena solat. Kena sakit pun kena solat. Betul. Puasa kalau sakit tak payah puasa dah. Dia ringan sikit. Kan? Jadi perhatian kita puasa tapi tak mau solat fardu. Itu tempang sikit. Betul. Jadi dosa tak semayang ni sangat-sangat besar sehingga dia boleh tenggelamkan pahala puasa kita tu. Kan? Jadi kita betulkan sikit, jaga semayang. Sebab tu susunan dia syahadah, iman, puasa, semayang 5 kali, barulah datang puasa Ramadan. Jadi sekarang kita dah skip dah. Semayang tak buat, nak buat puasa aja. Jadi maknanya tak berapa cantik. Betul. Tapi tetap ada pahala. Jadi samalah orang yang berjudi tadi, dia ada berdosa, tapi dia puasa dapat pahala, dia semayang dapat pahala kan. Ya. Lepas tu dia pergi doa pula, minta, ya Allah, nombor ekor ni, ya Allah kau kan, aku boleh sedekah banyak, dengan ya Allah. keberkatan puasa Kan? Aku puasa ni, ya Allah, beli nombor ekor ni, ya Allah kan. Kan. Ya, dia dengan Tuhan lah. Dia dengan benda salah kita kata salah, benda haram kita kata haram, tapi dia semayang tu, dia minta pada Allah. Kalau dia minta pada tokong, syirik tu ni ya Allah kan, baru beli nombor ekor ni, ya Allah, bagilah kena, ya Allah. Dia minta pada Allah. Dia beli tu dosa, berjudi, tapi dia minta kepada Allah tu. Maknanya dia masih lagi ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nak baiki sikit-sikit. Wallahu a'lam. Tugas kita hanyalah mengajak kepada kebaikan dan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga orang yang sebegini dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum. Siapa yang di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Baik, Alhamdulillah, saya sehat. Dai dan Doktor sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Doktor. Dalam masyarakat kita ni berbagai pendapat lah Doktor ya. Ada yang mendapat begini Doktor. Dia kata tugas kita ialah laksana apa yang disuruh, jauhi apa yang ditegah. Kualiti ni bukan kita yang tentukan. Janji kita laksana setakat yang kita mampu. Contoh baca Quran. Kalau tajwid tak betul pun nak buat macam mana. Janji kita baca je. Dan solat dia kata kualiti itu bukan kita yang tentukan. Allah yang akan tentukan sama ada diterima ataupun tidak. Sembahyang pun macam itu juga. Kita laksana apa yang disuruh dan jauhi apa yang ditegah. Kualiti tidak apa orang kata tidak boleh dinilai oleh kita. Allah yang akan menilai ataupun dia katakan sebagai itu kerja Allah bukan kerja kita. Janji kita buat apa yang disuruh. Soalan saya Doktor, apakah boleh kita berpendapat begini Doktor? Kualiti tidak dikira sangat, tapi apa yang perlu ialah buat apa yang kita termampu, ya, sama ada kualiti itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehkah kita berpendapat begitu? Terima kasih banyak Doktor dan Dai. Senyum, nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar, pemanggil setia hujung nyawa kita. Betul ya? Ada orang hari ini mungkin boleh saya simpulkan. Ada orang ini baca Quran. Dia baca Quran Ustaz, tapi tajuk tak betul. Dia kata dah, setakat ini je aku mampu. Tak nak pergi belajar untuk membetulkannya. Jadi bagaimana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam melakukan ibadat, dia ada zahir dan dia ada batin. Dia ada zahir dan dia ada batin. Ya, dalaman kita tu, luaran dan dalaman kita. Misalnya kalau kita ambil solat, rukun-rukun solat itu adalah zahir. Kita berdiri, angkat tangan, takbiratul ihram, kita baca Fatihah dan sebagainya sampailah kita bagi salam. Tetapi yang dalaman ni, yang kualiti kita tu, luaran pun kualiti juga. Kita nak angkat tangan betul-betul bagi elok, ya, letak elok, ya, baca Fatihah bagi kualiti juga tu, nak jaga tu. Betul. Dalaman kita ni. Allah Subhanahu Wa Taala semut, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah solat, lebih-lebih lagi solat wusta. Solat wusta ni solat subuh ataupun solat asar ya. Wa qumu lillah, dirikanlah solat kerana Allah, kualiti tu kerana Allah, niat kita, qanitin dalam keadaan kunut, tunduk patuh kepada perintah Allah. Jadi bila kunut tu lillah kerana Allah, itu kualiti, kunut tu adalah kualiti kita. Ya. Bukan sekadar buat begitu je, hala balai itu je.
Jadi mesti ada kualiti. Allah Ta'ala sebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjaya orang yang beriman yang mana orang tu khusyuk dalam solat. Khusyuk itu adalah kualiti. Ya. Jadi luaran kita nak jaga, dalaman juga kita nak jaga. Ya. Quran kualitinya afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mentadabburkan Al-Quranul Karim. Bila kita tadabbur tu ya. Jadi kualiti ni disuruh di dalam Al-Quranul Karim. Bila kita tengok beberapa ayat dalam Al-Quran ya. Dan tadi kita tengok Nabi SAW kata Sayyidina Aisyah, dia semayang tu fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu soal bagaimanakah eloknya, bagaimanakah panjangnya solat Nabi tu. Maknanya sangat-sangat elok, kualiti Nabi jaga dan sangat-sangat panjang. Sebab tu seorang sahabat Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, dia solat sunat dengan Nabi. Nabi habis baca Fatihah, Nabi baca suratul Baqarah, habis baca surah An-Nisa, habis. Nabi baca surah Ali Imran, habis. Yang panjang surah tu. Panjang-panjang tu. Cuma mungkin masa tu tak habis lagi lah ayat dia kan. Tapi panjang lah masa tu. Ya. Maknanya satu rakaat Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ya. Dia tengoklah dalam Quran tu dekat 3 juzuk, 4 juzuk tu. Kan. Satu rakaat tuan-tuan. Maknanya kualiti Rasulullah tu. Ya. Kualiti. Jadi bagi pahaman saya, kita jaga kuantiti dari sudut yang wajib tu dulu. Kuantiti wajib. Ya. Kuantiti sunat tu kita tambah sikit-sikit. Kuantiti wajib 17 rakaat fardu, jaga. Kuantiti sunat kita tambah sikit-sikit. Tapi yang kuantiti 17 rakaat ni kita jaga kualiti. Kita jaga kualiti ya. Jadi makna kalau kita baca Quran ialah ya macam dai sebutlah, mana kalau kita usaha baca tapi tajwid kita lintang pukang, kita dah baiki belajar tapi tak boleh kita sebut huruf tak apa betul, tak apalah. Syarat kita usaha, syarat kita belajar. Makna itu kualiti kita, usaha kita nak memperbaiki kualiti bacaan kita. Kita dah ada usaha. Jadi Allah Ta'ala akan nilai bima kuntum ta'malun, bima kuntum taksibun. Apa yang kamu buat, apa kamu usahakan, Allah akan bagi nilaian. Wallahu a'lam. Perlu pada usaha Ustaz kan? Betul. Hari ini cuba kita perhatikan. Kalau bacaan Quran kita kurang, jadi kita pergilah belajar untuk membetulkannya. Dan kalau kita kurang ilmu dalam bab solat, cubalah kita belajar untuk kita memperkemaskan lagi ibadah solat kita. Supaya di masa kita tambah dari sudut kuantiti, kualiti kita juga turut bertambah. Baiklah, kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz. Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Tetapi teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Jumpa selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Mentari pagi terbit di timur, burung-burung teba berkicauan. Semakin hari bertambah umur, gunalah untuk perkara kebaikan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membicarakan tentang tingkatkan kualiti ibadah. Jadi kepada anda yang ada sebarang soalan, boleh sahaja buat panggilan ke 0377261603 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton melalui Facebook, kalau boleh belanjalah kami dengan tekan butang like, tulis semula apa yang telah Ustaz kongsikan dan jangan lupa untuk tekan butang share. Dan pastikan seorang untuk satu soalan untuk kita menaikkan sahabat-sahabat kita yang lain juga, insya-Allah. Baiklah, saya agak tertarik dengan soalan seterusnya yang diajukan oleh Romli Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam.
Soalan saya, dalam bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk berjimat cermat di samping perbanyakkan sedekah kepada yang kurang berkemampuan. Bagaimana untuk menjadikan amalan kita itu dikategorikan meningkat sekiranya bazar Ramadan dijadikan medan untuk membazir dan berbelanja sewenang-wenangnya apatah lagi menjelang hari raya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Romli Ali atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pembaziran itu sesuatu yang dilarang. Ya, pembaziran sesuatu yang dilarang. Pembaziran dari sudut perbelanjaan, pembaziran dari sudut pembelian makanan, pembaziran dari sudut pakaian yang berlebihan dan sebagainya, itu pembaziran. Tetapi bukan bermakna kita tidak berbelanja. Ya, bukan bermakna kita tidak berbelanja. Maknanya kita kena ada jalan tengah. Kalau kita tak berbelanja langsung, kita kedekut. Kalau kita terlalu berbelanja, boros, membazir, kita tengah-tengah. Kita tengah berbelanja tapi tidak boros, tidak membazir. Maka tidak menjadi kesalahan untuk kita membeli makanan di bazar Ramadan, kita nak siapkan baju untuk hari raya dan sebagainya, tidak menjadi kesalahan. Teman, kita sendiri yang menentukan. Kita sendiri yang menentukan bajet kita dengan keperluan kita. Ya. Di rumah kita, keluarga kita, ya, kita ada 10 orang ahli keluarga, anak, mak ayah dan sebagainya, kita beli cukup untuk 10 orang. Adalah lebih sikit-sikit kan. Mungkin nak makan lagi pukul 10 nanti ke apa, mana tidak membazir. Tidak membazir. Kalau di rumah kita ada 10 orang, kita beli untuk 30 orang. Macam kenduri, Ustaz. Macam kenduri. Dan kan nak makan 10 orang. Kalau nak makan pukul 10 nanti pun, nak makan sikit-sikit lagi pun 10 orang ni je lah. Betul. Jadi sudah berlaku pembaziran. Kecuali kita nak simpan sahur pula. Kan? Jadi perancangan kita, beli banyak ni tiba-tiba, oh ni buka puasa dengan sahur. Banyaklah sikit. Kan? Hari ni nak beli buka puasa saja, sahur nak masak lain pula. Betul. Tidak ada masalah. Jadi keputusan itu terserah kepada kita. Bila kita faham ini kedekut namanya, ini pembaziran, kita tengah-tengah. Jadi tak bolehlah kita kata ni puak-puak ni pembazir ni tiap-tiap petang pergi bazar Ramadan membazir. Tak boleh kata macam tu. Kan? Jadi sebab itu Allah bagi kuasa, empowerment kepada kita. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum, jangan melampaui batas. So Allah bagi kita buat keputusan. Kita tahu kadar keperluan badan kita, makanlah ikut kadar tu, minumlah ikut kadar keperluan yang sepatutnya. Wallahu alam. Jadi kena ada perancangan, Ustaz. Kalau contoh kita kata 3 orang ni cukuplah. Contoh 4 bungkus nasi cukup untuk 3 orang, kita, isteri dan anak, maka beli tu je lah. Jangan kita lebih-lebih. Takut apa? Membazir. Bila membazir, kita akan menjadi kepada kawan syaitan. Baik. Jadi kita ada seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum. Siapakah di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Saya Siti Rohani Musid dari Banting. Ya. Silakan Puan Siti Rohani. Saya ingin bertanya, biar tahu jangan keliru. Ya. Ini bab solat tarawih di bulan puasa ni lah. Solat tarawih yang 20 rakaat. Okey. Jadi ini kita suruh rumah sepenuh masa. Tak boleh nak buat satu masa. Dalam satu masa 20 rakaat tu. Ya. Jadi ada mengatakan boleh ansur-ansur. Misalnya selepas solat isyak kita solat tarawih 4 rakaat. Lepas tu rehat dulu. Sambung lagi 4 rakaat. Tu rehat lagi, kadang sampai tidur. Dan tu sambung lagi sampai sebelum tahu. Boleh ke Ustaz? Ada orang mengatakan boleh dan ada mengatakan tak boleh. Okey. Jadi saya minta pencerahan Ustaz. Itu aja soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Siti Rohani. Saya fikir Puan Siti Rohani, Ustaz, mewakili perempuan di luar sana yang suri rumah sepenuh masa yang buat 20 rakaat, Ustaz. Mungkin buat 4 dulu, rehat, sambung. Bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fokus kita saya ingat bukan kepada tarawih lah. Fokus kita berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari adalah qiyam Ramadan. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa siang hari puasa
bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis yang kedua, man qama, sesiapa yang qiyam Ramadan, bangun melaksanakan ibadat pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Bagaimanakah qiyam Ramadan? Qiyam Ramadan ini maknanya kita mengisi masa itu dengan ibadat-ibadat. Termasuklah solat tarawih, termasuklah solat tahajud, zikir, baca Quran, sedekah, apa sajalah. Itu semua termasuk dalam qiyam Ramadan. Maka tarawih itu salah satu komponen, salah satu elemen dalam qiyam Ramadan. Jadi kalau kita dapat buat tarawih, maknanya adalah qiyam Ramadan tu. Kalau kita tak dapat tarawih, kita boleh qiyam Ramadan lagi. Kita boleh tahajud dan sebagainya, ya. Jadi dia tidak jadi masalah lah untuk kita bahagikan, ya. Lepas sembahyang syak, ya, kita sembahyang sekejap 4 rakaat, relax sekejap, basuh pinggan dulu, yang buka tadi basuh, ya. Sambung pula 4 rakaat, ya. Ya, berhenti sekejap, makan sikit, ya, sambung pula dan sebagainya. Dan kalau kita dah tidur nanti, mungkin kita sembahyang tahajud lah. Betul. Sembahyang tahajud masuk dalam qiyam Ramadan, ya kan? Masuk dalam qiyam Ramadan. Buatlah berapa rakaat kita nak buat pun, silakan. Kita boleh tahajud, boleh sembahyang taubat, boleh sembahyang apa lagi, istikharah, boleh sembahyang hajat dan sebagainya. Semua tu masuk dalam nawafil, solat nawafil, yakni solat sunat. Wallahu a'lam. Baik, jadi kita hiasi Ramadan kita ni dengan orang kata banyaknya ibadah, dengan bacaan Qurannya, dengan solat sunat tarawihnya, bukan sahaja solat sunat tarawih saja Ustaz, kita perbaikan ibadah kita. Baiklah, kita ada lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum, siapa di sana? Hello. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah di sana? Encik Ilyas daripada Air Tanpa Pinang. Ya, Tuan Ilyas, silakan. Ya. Assalamualaikum dengan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedia maklumlah, dalam ibadah ni kita selalunya perlu nak buat kuantiti yang banyak. Jadi ada hadis Nabi mengatakan, biar sedikit berkualiti. Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan ibadah yang berkualiti tu? Kita dengan perangai kita, dengan sikap kita selalunya suka berbangga-bangga. Kadang-kadang kita buat, kita akan berbanding-banding dengan sahabat-sahabat kita. Jadi untuk mengelakkan daripada untuk berbanding-banding kualiti ibadah yang kita buat, bagaimana untuk mendapatkan kualiti yang terbaik? Apakah perlu dilakukan? Ya, baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas Abu Bakar. Ini guru Ustaz ni, orang utara ni. Cumanya kita nak dengar penjelasan daripada Ustaz selepas berehat nanti. Kita nak beristighfar seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Pejam celik, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Moga-moga apa yang telah Ustaz kongsikan memberi manfaat kepada kita semua. Dan saya perhatikan di Facebook Tanyalah Ustaz ketika ini sudah ada 2.4K like, 2K komen dan 4.4K share. Jadi saya nak buka peluang kepada anda semua untuk mendapatkan pahala kerana menyebarkan ilmu. Jadi saya target sebelum kita habis ni, kita akan dapat 5K share. Boleh tak? Jadikan supaya apa? Kita dapat pahala kerana menyebarkan ilmu pada pagi ini. Cepat-cepat tekan butang share. Baiklah, soalan seterusnya. Mas Ripah Nur Jama'in bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ramadan merupakan tetamu yang kita semua nanti-nantikan. Adakah peningkatan kualiti ibadah perlu ada niat dan azam sebelum tibanya malam 1 Ramadan lagi? Untuk mendapat kualiti dalam ibadah, apakah perlu dengan ilmu
jadual dan perancangan yang baik supaya dapat melaksanakannya dengan lebih berkualiti. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Mas Ripah Nur Jamain atas soalan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tadi soalan telefon kita dah jawab belum lagi kan? Ya Ustaz, tentang membanding-bandingkan. Ya. Betul. Daripada Penang ya. Baik. Kita pulun ya. Pulun tu nampak. Ya, betul. Bila kita pulun, kita usaha, kita target, nampak dia tu pulun buat ibadat tu, nampak kan. Orang lain balik dah, dia tak balik lagi. Kan? Tunggu tadarus, tunggu duduk i'tikaf, pulun. Dia banyak ya, nampak. Baguslah, alhamdulillah baguslah ya. Bagus. Kita husnuzan lah. Kita Islam mengajar kita husnuzan, sangka baik dengan manusia. Betul. Ya. Kita tak payah duk menerobos teropong ke dalam. Dia tu memang pulun nampak tapi hati busuk. Bukannya ikhlas. Kita tahu mana dia tak ikhlas kan. Jadi itu keadaan. Cuma bila kita pulun semata-mata tapi kita jaga hati kita. Ya. Bila kita pulun kita membandingkan orang lain lekeh, aku je hebat. Nah, itu akan jadi tipu daya syaitan kepada kita ya. Ya. Baik, jadi kita jagalah kualiti kita. Jadi balik kepada soalan ya. Balik kepada soalan yang ditanyakan ni Mas Ripah ni, perancangan tu satu perkara yang sangat penting. Ya. Kalau tak ada perancangan kita jadi kelang kabut. Ya. Kita tak ada target. Kawan kita dia kata, aku alhamdulillah masuk 3 hari ni dah boleh 10 juzuk dah. Allah, kita dah pening kepala dah. Betul. Kan? Kita kena ada target. Target ni ikut kadar kemampuan kita. Ya. Yalah, kita kata nak khatam ni sehari sejuzuk dan jadi tak semestinya sehari sejuzuk. Apa perancangan kita? Misalnya begini. Aku tahun ni aku nak baca juzuk 1 pada hari pertama. Tapi aku nak baca 1 muka surat je. Perancangan. Perancangan. Aku nak baca 1 muka surat je. Aku nak baca muka surat ya. Pasal kita pun baca gagap, baca tak habis. Aku nak baca muka surat 2, muka surat 3 je. Alif lam mim dha. Kita pun baca alif zalikal, baca pun macam tu tak habis juzuk sehari tu. Betul. Kan? 4 hari pun tak habis lagi ni. Jadi aku nak baca muka surat 2, muka surat 3 aja hari pertama. Tapi aku nak tengok makna sikit. Aku nak tengok makna. Aku nak baiki bacaan. Betul. Cukup. Hari kedua aku nak buka pula muka surat 22, juzuk 2. Sayaku. Sayaku nak baca. Tak apa, 1 muka surat lah. Tapi aku nak tengok makna Allah nak ajak apa ni. Target. Kawan kita duk heboh, duk banyak dah kan. Dah khatam dah hari ke-10. Kita baru juzuk 10. Tak apa. Dia cara dia. Kita cara kita. Sedap ayat tu Ustaz. Jadi kita tak galuh kita jaga kualiti kita, kita jaga kuantiti kita. Kan? Betul. Tak ada masalah. Betul. Wallahu a'lam. Betul Ustaz. Kalau contoh kita kurang dari sudut baca, kita lebihkan dari sudut mentadabbur Ustaz. Betul ya? Ada orang dia mungkin baca lebih banyak berbanding kita tapi dia kurang tadabbur. Jadi kita timbang antara keduanya. Baiklah Ustaz. Dia sebut tentang Ramadan. Bulan Ramadan ni ialah bulan yang siapa je tak penat dalam bulan Ramadan. Jadi ada orang, dia Ustaz, tidur memanjang Ustaz. Tidur memanjang. Bila orang kata, kau je tidur je. Ibadah. Tidur ibadah. Jadi bagaimana Ustaz dengan orang sebegini? Ada riwayat ya. Wallahu a'lam sahih tak sahih. Naumus shaimi ibadatun. Tidur orang yang puasa itu adalah ibadat. Saya pun tak tahu sahih tak sahih hari ini kan. Boleh jadi hujah jugalah. Ya. Cuma bila tak pasti itu kita tak katalah hadis Nabi. Betul. Kita kata ada riwayat ya, ada riwayat ya. Ialah dari satu sudut daripada dia buat benda haram lebih baik dia tidur. Betul juga tu kan. Kalau aku tak tidur ni aku mengumpat orang, aku kutuk orang, aku duk media sosial macam-macam ni kan. Baik aku tidur. Betul. Jadi ada kewajaran juga. Betul. Ada kewajaran. Jadi individu lah masing-masing. Ya. Tapi kalau ada aktiviti yang berfaedah tapi kita tak ikuti, kita tidur je, rugilah pula. Betul. Baik kita tak tidur, kita
bangun melakukan aktiviti yang berfaedah. Maknanya ada gotong royong ke, ada tadarus di masjid surau ke, ada orang ajak masak bubur lambuk ke, nak sediakan. Kita ni jenis malas, aku malas nak baca Al-Quran, tapi untuk kerja kemasyarakatan aku okey. Nak potong bawang, potong daging, nak buat bubur lambuk, kan, pukul 2 masak, okey. Itu pun pahala juga. Betul. Menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa. Betul. Jadi maknanya Islam ni luas sebenarnya. Yalah. Masing-masing dia ada minat, di situ ada pahala dia. Wallahu a'lam. Betul Ustaz, betul. Sebab tu hari ni orang kata Islam ni agama yang indah sebenarnya. Agama yang indah. Jikalau kita hayati dan kita pelajari, kita akan lebih mencintai agama kita sendiri. Sebab itu, lagi-lagi bulan puasa ini, lakukanlah apa pun ibadah yang boleh menimbulkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, ada satu lagi soalan. Mas Niza. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Imam Syafi'i membahagikan ibadah puasa kepada 3 tingkatan. Puasa kita sebagai orang awam tidak sama seperti puasa para anbiya dan para solehin. Apakah kita mampu untuk mencapai taraf puasa para anbiya dan solehin sedangkan kita selalu diasyikkan dengan nikmat-nikmat dunia? Mohon penjelasan Ustaz. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Mas Niza atas soalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Biarlah maknanya kualiti itu sentiasa berbezalah di antara kita dengan orang soleh, dengan para nabi dan sebagainya, ya. Allah Ta'ala sebut an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Daripada para nabi tinggi, bawah sikit siddiqin, syuhada, orang mati syahid dan salihin. Ya. Jadi kita ni nak masuk para nabi tak boleh sebab dia tak boleh diusahakan. Ya, nak jadi aku nak buat ibadat, aku nak jadi nabi, tak boleh. Dia pilihan mustafa, pilihan daripada istifa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita boleh jadi orang soleh usaha, kita boleh berniat untuk mati syahid, kita boleh usaha nak sampai makam siddiqin, ya. Jadi paling kurang pun orang soleh lah. Orang soleh. Sebab para nabi pun disebut sebagai orang soleh juga. Minas salihin. Nabi ni daripada orang soleh. Jadi maknanya bila masuk kelompok orang soleh tu, dalam kelompok orang soleh tu ada nabi, ada rasul dan sebagainya. Jadi kita usahakanlah. Kita usaha. Boleh kita usaha. Ya, boleh kita usaha. Allah Ta'ala ni dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah kurniaan daripada Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi, kita faham puasa, kita faham syarat dia, kita faham jalan-jalan untuk melakukannya, kita sucikan hati kita, niat ikhlas semata-mata. Yang ni yang paling payah ni. Ya, paling payah niat ni lah. Sebab dia akan berbolak-balik niat kita ni, nak kemasyhuran, nak pujian daripada masyarakat dan sebagainya. Yang ni yang lebihnya para nabi, orang soleh, mereka punya niat tu solid semata-mata kerana Allah. Jadi kita nak capai tu. Puasa sama puasa. Kan? Nabi tak makan, kita pun tak makan. Kan? Orang soleh tak makan, kita pun tak makan puasa. Orang soleh sembahyang tarawih, kita pun sembahyang tarawih. Betul. Tapi kualiti dia tu. Di samping kuantiti mereka tentulah lebih banyak lagi. Kan? Tapi kita usaha sedikit-sedikit untuk mencontohi mereka. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, soalan seterusnya daripada Melo Osman. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah memandai seseorang itu meningkat kualiti ibadah hanya di bulan Ramadan untuk mendapat ganjaran pahala maksimum seperti yang dijanjikan? Namun selepas Ramadan kualiti ibadah menurun seperti biasa. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Melo Osman atas soalan. Betul ya, bulan Ramadan bulan pahala, bulan ibadat dan sebagainya, ya. Betul ya. Tapi kalau kita fokus bulan Ramadan sahaja, rugilah. Sedangkan pahala ni dia bukan bulan Ramadan saja. Misal kita dunia ya, kerja. Hari-hari kerja ada duit. Kan? Hari kerja ada duit, tak kerja tak ada duit. Kita fokus kerja sebulan je. Bulan tu je dapat duit sekolah. Kan? Siang malam kita buat kerja, dapat duit. 11 bulan lagi kita tak mau kerja. Kan? Kawan kita dia konsisten. Dia kerja,
Ya, kerja tapi dia berehat, dia kerja, dia berehat. 12 bulan tu dia kerja, ada masa rehat. Kita 1 bulan tu tak rehat, kerja aja. 11 bulan kita berehat, rugilah kita. Betul. Kan? Jadi lebih baik kita buat ibadat 12 bulan daripada hanya buat ibadat 1 bulan. Ya. Jadi ialah sebahagian orang dia menggalakkan bulan Ramadan, baguslah tu. Tapi maksudnya bukanlah nak hanya bulan Ramadan saja. Dia nak jadi pemangkin. Sebab itu bila kita biasa buat ibadat selama 40 hari, insya-Allah dia akan terkekal. Betul. Ya, 40 hari itu latihan. Jadi Ramadan ni dah 30 hari. Tambah 10 hari. Nak tambah 10 lagi tu. Betul. Sebab tu kadang-kadang dia gugur tu. Dia dah datang sembahyang masjid 28 hari. Lepas tu dia tinggal lama. Tinggal lama. Dah 20 dah kata Ustaz. Kan? Mungkin Muharram pula. Ada ceramah awal Muharram baru datang pula. Kan? So kalau dia boleh maintain 40 hari tu, insya-Allah dia jadi tabiat. Dia jadi budaya. Aku tak boleh tinggal masjid. Dia boleh baca 40 hari. Quran tiap-tiap hari 40 hari. Insya-Allah dia tak boleh tinggal dah. Jadi Ramadan dia cuma 30 hari saja. 29-30 hari. Jadi kita nak up sikit lagi 10 hari tu supaya jadi tabiat bagi kita. Baik Ustaz. Allah. Ustaz, terima kasih atas perkongsian pada pagi ini. Kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz ada sedikit doa ringkas sebagai penutup program kita pada pagi ini Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Ya Allah, bantulah kami untuk berzikir, ingat kepadamu dan mensyukuri nikmat-mu dan memperelokkan ibadat kepadamu ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru kita Al-Fadhil Ustaz yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Kepada anda semua, keluarga besar Tanah Ustaz, teruskan bersama Tanah Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator Sardar kita, iaitu Da'i Fahmi, dan juga panelnya Ustaz Muhadir Jor dengan topik takwa di mana-mana. Bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, bangun pagi riang gembira, dari gundah bertukar ceria. Suruhan Allah buatlah segera, baiki ibadah, akhirat berjaya. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.